Yang ini daripada kiriman pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Daripada Ijul katanya, Casey, saya ingin berkongsi. Minggu lepas saya dengan cousin saya telah pun menaiki kereta. Kami pergi adventure. Salah sebuah kawasan yang kami masuk adalah tempat kawasan Casey bertugas, khususnya tanah perkuburan yang cukup famous dan dikenali, Kopi Hill ataupun Bukit Brown. Bila sampai di sana, Casey, walaupun dalam kenderaan tu ada 6 orang, Casey, 2 duduk di depan, 1 pemandu, 1 penumpang, lagi 4 duduk di belakang, Casey, punyalah seram. Masing-masing tiba-tiba boleh dengar pintu dikunci, sebab semua takut. Dan bila dipandu masuk dalam kawasan Bukit Brown tu, gelap gelita, dan kawasannya tu memang sesuai kalau buat filem-filem seram. Bila sampai di dalam, kata Ijul, apa yang berlaku, ada satu roundabout bulatan kat situlah. Jadi kami hentikan kenderaan dan kemudian matikan enjin, turunkan tingkap sedikit. Budak-budak perempuan dekat belakang semua takut, mati-mati tak nak turunkan tingkap. Saya dengan, kata Ijul, saya dengan juga saudara saya lah yang turunkan tingkap. Tak semua, Casey, hanya sedikit saja, 1/3 tingkap kami diturunkan. Kemudian cuba dengar, tiba-tiba, Casey, inilah yang kami dengar meremang bulu rumah saya. Bila saya kirimkan SMS ini pada Casey pun, teringat kisah pada minggu lepas, memang meremangkan. Kata Ijul, dalam masa 2 minit lebih setelah kami turunkan tingkap, di belakang tu budak-budak semua takut. Casey boleh rasakan mereka bernafas dengan begitu kuat, menunjukkan mereka takut. Saya dan semua saudara mara dalam kereta yang sama dengar suara, Casey. Suara orang seolah-olah bergurindam ataupun menyanyi di tanah perkuburan tersebut pada waktu malam, Casey. Bayangkan di waktu malam dalam hutan, Mereka beramai-ramai dalam kenderaan dengan suara yang sama. Ada orang, mungkin perempuan, menyanyi dalam kawasan tanah perkuburan di Bukit Brown. Dan kata Ijul, diteruskan kisahnya. Setelah dengar, kami pun beredar dari sana. Saudara saya hidupkan enjin, kami keluar berlalu pergi. Casey nak tahu tak, bila kami dalam perjalanan nak keluar, sebelah kiri saya, bila saya ceritakan ni meremang dulu rumah saya, sebelah kiri saya ni ada tanah perkuburan Cina yang dah lama, Casey. Di salah satu kubu tu, Casey, saya nampak ada orang sedang duduk menyangkung. Pada tengah-tengah malam, dalam keadaan kubur yang sunyi sepi, apa orang tu buat di sana? Bila saya nampak, saya terus pandang ke arah lain, saya istighfar. Astagfirullah. Saudara saya tanya, yang sedang memandu tanya, asal dengan kau ni? Tak ada apa-apa. Apa dengan kau? Cakaplah. Casey, budak dekat belakang, cousin saya, bernama Amy, tiba-tiba dia yang jawab. Sebab dia nampak aku, Casey. Tapi dia jawab dalam bahasa Mandarin. Kami semua terperanjat. Saudara saya terus pandu keluar dari kawasan tu, pergi ke rumah makcik berdekatan Tua Payung. Dalam perjalanan, telefon dekat belakang dah terpekik-pekik sebab budak-budak perempuan semua dalam keadaan ketakutan. Sampai rumah makcik, saudara saya yang kena rasuk itulah dibawa naik ke atas. Casey dah terkena sampuk hantu Cina, Casey, ataupun roh Cina yang berkeliaran dekat kawasan tanah perkuburan. Makan masa 2 jam untuk keluarkan benda tu, dan kami semua dimarahi dan tidak dibenarkan balik rumah supaya bermalam di rumah makcik kami di Tua Payung. Itulah pengalaman saya
bersama dengan saudara mara saya yang lain pada hujung minggu yang lalu masuk kawasan tempat Casey bertugas. Rupa-rupanya memang dekat Casey dengan tanah perkuburan. Casey tak takut ke? Terima kasih. Selamat tengah malam. Soalan apa tu awak tanya terima kasihlah Ijul kerana tanya soalan tu. Saya tahu tempat saya bertugas ni dekat dengan kubur. Betul depan aja. Dikatakan jugalah kawasan tapak tanah yang ada sekarang ni juga bekas tapak tanah kubur. Tak tahu sejauh mana betul lah. Tapi itulah yang saya dengar dari orang-orang di sini dan sebagainya lah. Walaupun ingatlah Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Apa berlaku pun hanya satu hiburan saja. Dan kita akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah-kisah misteri. Yang lain boleh hubungi saya pendengar Ria 897. Saya akan bacakan kisah berikut ini datangnya daripada seorang pendengar yang bernama Rita. Rita berkongsi peristiwa yang menyeramkan. Peristiwa ini berlaku apabila ibu saya menyuruh saya pergi ke rumah nenek mengambil lauk yang dimasak oleh nenek saya. Sebab hari itu ibu saya sakit dan tidak boleh masak. Jadi kata Rita, saya pula tidak bertugas. Abah dalam perjalanan nak pulang dari tempat tugasnya. Kebetulan saya balik lambat. Oleh kerana saya balik lambat, saya dah pun lepas curfew hour. Saya janji ibu saya keluar dengan teman-teman balik pukul 9. Tapi dah ter-overshot Casey. 11 lebih malam, hampir-hampir 12.30 malam baru sampai. Ibu pun berletih. Sebab katanya kalau abah saya dapat tahu, mati saya dibuatnya. Kena belasah Casey. Jadi saya kata pada ibu, tolonglah jangan bilang abah. Nak tak nak ibu saya suruh, okey? Kalau kau tak nak ibu bilang abang kau pergi rumah nenek kau sekarang, ambilkan lauk untuk abang kau pergi. Jadi selalunya saya akan membantah, cakap tak nak penat. Oleh kerana saya ni nakkan ibu tak nak bilang abah saya, kata Rita. Saya kata okey, saya akan ambil lauk. Jadi saya pun tinggalkan rumah. Rumah nenek saya di kawasan Sengkang. Rumah ibu saya di Punggol. Tidak begitu jauh. Jalan kaki lebih kurang 15 minit akan sampai. Abah pula akan pulang sekitar pukul 3 pagi nanti. Jadi saya pun pergi ke rumah nenek. Ibu pun dah telefon. Sampai saja di blok rumah nenek saya pun tekan tingkat 6 untuk naik ke rumahnya. Jadi bila sampai di tingkat tersebut, pintu lift terbuka. Saya keluar terus menuju ke arah rumah nenek. Beberapa kali saya ketuk pintu rumah nenek, tetapi tidak ada orang menjawab. Takkanlah nenek tidur, sedangkan awal tadi ibu saya dah beritahu yang nenek yang saya nak datanglah ke rumah nenek untuk ambil lauk. Jadi saya ketuk lagi beberapa kali. Kemudian ibu saya telefon ibu saya lah, kata Rita menelefon ibu saya dan tanya kepada beliau, kenapa nenek tak jawab? Boleh telefonkan nenek tak? Katanya di sinilah. Saya cuba telefon nenek saya beberapa kali pun dia tak jawab. Jadi saya pun katanya di sini telefon ibu saya. Saya sedang tunggu dia telefon. Ibu saya menggunakan telefon bimbitnya untuk telefon nenek. Jadi sekarang ni saya sedang berbual dengan ibu saya di telefon. Ibu saya sedang menggunakan telefon untuk menelefon rumah nenek. Tiba-tiba saya dengar Casey. Saya dengar, "Mak, Ita dah datang. Kenapa mak tak buka pintu? Budak tu ketuk banyak kali." Jadi aku dah buka katanya di sini. Aku dah buka pintu. Saya dengar ibu saya berbual dengan nenek saya menggunakan loudspeaker. Aku dah buka pintu, tak nampak pun Ita. Kemudian baru ternampak pintu terbuka. Barulah dia buka pintu. Lepas tu kata dah buka pintu tak nampak pun. Bila pintu rumah tersebut terbuka luar, saya pandang dalam gelap gelita Casey. Nek. Casey, daripada mana saya berdiri, saya boleh nampak Casey, seolah-olah kawasan daripada bilik ada seorang perempuan jalan masuk ke bahagian dapur rumah dalam keadaan gelap gelita. Nek, Ma, bila saya tengok nombor pintu 05, saya berada di tingkat 5 bukan tingkat 6 Casey. Terus saya tinggalkan rumah tu. Saya naik ke atas rumah nenek saya. Dan memang benar, nenek dah berdiri dah depan koridor tunggu saya sampai. Nenek tanya, "Mana engkau?" "Kau cakap kau dah sampai." "Ni orang salah rumah lah Nek, pergi ketuk rumah jiran bawah. Orang tu buka pintu Kemudian Nek cakap, "Bawah rumahku tak ada orang, kau jangan meripik lah." Baik-baik saya disuruh datang sana untuk ambil lauk. Akhirnya nenek saya kena hantar saya balik sebab saya takut. Itulah peristiwa pengalaman yang menyeramkan berlaku pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Terima kasih.